Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على محمد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada pagi ini yang mulia kita ada kuliah duha yang mana kita akan baca kitab Aqidah Kitabul Iman, tentang mana yang kita akan sambung pada seterusnya, iaitu bab sebutan iman menurut ahli sunnati wal jamaah. Bila kita sebut tentang iman, di antara dasar aqidah salafus salih, iaitu ahli sunnati wal jamaah, bahawa iman menurut mereka adalah tasdiqun bil lisan, tasdiqun bil janan wa qawlu bil lisan wal amalu bil jawarih wal arkan yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Tayyib, al iman menurut mereka, siapa dia mereka ni? Ahli sunnah dan para salaf. Para salaf iaitu ahli sunnah wal jamaah, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Ia bertambah dengan amal soleh dan berkurangnya dengan maksiat. Okey, di sini perkataan ni pertama disebut tentang membenarkan dengan hati dan ungkapkan dengan lisan dan disempurnakan dengan perbuatan, maka iman ini akan bertambah dengan amal soleh dan akan berkurang dengan maksiat. Ada dua pembahasan yang kita boleh ambil. Pertama tentang maksud iman sendiri. Yang kedua tentang iman ni turun dan naik. Di mana menurut Ahlussunnah wal Jamaah, bila kita sebut tentang iman, seseorang iman, dia berkait paut dengan hati, berkait paut dengan lisan dan diikuti dengan perbuatan. Kalau dia sebut dia beriman tetapi hatinya tidak meyakini apa yang diungkapkan, tidak membawa maksud iman, tidak membawa maksudkan dia ke dalam agama Islam, tidak membawa maksud dia ke dalam golongan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila sebut tentang iman, hati mempercayai, meyakini apa yang diungkapkan. Kemudian ketika kita sebut tentang keyakinan, kita dah ada dalam hati kita keimanan, keyakinan, kepercayaan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan dan kepercayaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ungkapkan dengan lisan, dengan itu kita mengucapkan dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian selepas kita ucapkan perkataan itu dengan kita memahami maknanya dan kita meyakini dan mengimani perkataan yang diucapkan melalui di hati, diikuti dengan perbuatan, dah kita jadi orang Islam, beriman sebagai Allah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang mana kita sembah, ya, Tuhan yang mana kita patuh dan taat, tunduk dan mengagungkan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah maksud kalimah syahadah. Kalimah syahadah itu ada satu pembahasan yang sangat luas sebenarnya. Yang mana la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah maksud dia la ma'budu haqqin illallah, pembahasan nafiyah, isbat bagaimana, kemudian Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad suruh Allah, bagaimana kita faham kalimat Muhammad Rasulullah. Adakah kita faham dengan keadaan kita memahami secara zahir Muhammad Rasulullah? Okey, dah selesai. Dengan tu kita semayang ikut suka kita, kita puasa ikut suka kita, kita melakukan amal ibadat ikut suka hati kita, kita melakukan suatu perkara yang berkaitan dengan dalam agama ikut suka hati dan ikut suka adat setiap kaum. Ini tak dibenarkan, dan ini perkara yang salah, mensyihiri hak dan termasuk golongan batil. Tetapi yang bagaimana situasi kita bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hati kita yang mana kita meyakini, mengimani Tuhan kita Allah, pesuruh kita, guru kita, idola kita adalah Muhammad SAW, maka kita pertama kita mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, memerangi musuh-musuh yang memerangi Allah SWT. Kemudian kita sebut wa anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ikut setiap tingkah laku dalam ibadah, pergaulan, akhlak dan sebagainya, mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dijamin kemaksuman beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan merahsiakan satu perkara pun kebaikan, satu perkara pun yang mana Allah cinta, satu perkara pun yang Allah suka, melainkan ia tunjukkan contoh
ataupun diperlihatkan kepada Nabi, imma dengan secara wahyu, imma dengan secara kebetulan dan sebagainya, tetapi akan diberitahu kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengah tengok sekarang, tuan-tuan boleh tanya soalan sebab saya buka live di telefon saya. Ya, tuan-tuan boleh bertanya soalan yang sempat saya akan jawab, insya-Allah. Ya, tuan-tuan, tuan-tuan boleh tanya. Jadi insya-Allah kalau sempat saya baca soalan, saya akan menjawab insya-Allah. Kemudian, al-iman yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman ini akan bertambah dengan ibadat, ketaatan, dan iman ni akan turun dengan kemaksiatan. Yang mana, maksudnya sekarang iman turun dan naik. Bila kita sebut iman turun dan naik, ini pertama keyakinan sunnah. Kerana di sana ada golongan-golongan yang golongan berpaling daripada ajaran sunnah Nabi ataupun jalan yang hak, iaitu golongan yang mengatakan iman itu adalah seperti sisir rambut, sikat rambut, yang mana tak kurang dan tak tambah. Maksudnya kalau dia mengucap 2 kalimah syahadah, iman dia macam tu. Jahat macam mana pun tetap stable. Dia punya iman tak turun dan tak naik. Tetapi ahli sunnah wal jamaah yang berpegang pada salafus salih mengatakan iman yazid wa yanqus, yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, akan tambah dengan ketaatan dan berkurangnya dengan maksiat. Bila kita sebut tentang tambahnya iman, tingkatan iman itu meningkat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berkurangnya keimanan tersebut dengan melakukan kemaksiatan, kita dapat lihat, kita dapat perhati dengan perkataan ini bahawasanya kalau kita nak tambah iman kita nak memperkuatkan iman kita dengan kita melakukan ketaatan. Dan apabila kita menjauhkan diri kita pada ketaatan, kita menjauhkan diri kita pada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjauhkan diri kita daripada melakukan perkara yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, kita dijauhkan daripada sunnah Nabi SAW, menjauhkan diri kita, ini membawa maksud bahawa kita meletakkan posisi kita pada posisi yang mana melemahkan iman kita. Tetapi kalau kita nak tinggikan iman kita nak memperkukuhkan, meningkatkan iman kita dengan apa? Banyaknya ketaatan, banyaknya melakukan ibadah. Termasuk di antara sebab yang paling besar yang menyebabkan iman seseorang itu makin meningkat dan naik, iaitu apabila manusia ataupun orang Islam ataupun bukan non-Muslim yang mempelajari tentang Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya orang Islam, mempelajari ilmu akidah, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari sirah an-nabawiyah dan sebagainya. Apabila dengan menuntut ilmu, ini antara sebab yang paling penting, sebab yang paling utama yang menyebabkan seseorang itu tingkat imannya makin meningkat dengan ilmu yang ada. Kerana apa? Dengan ilmu yang dipelajarinya akan menambah keimanan dalam dirinya. Tetapi bagi orang yang jahil, orang yang tak menuntut ilmu, maka dia meletakkan diri dia di lembah yang menyebabkan imannya berkurang. Dengan itu dia jahil, dengan itu dia berteman dengan teman yang tidak bagus, berteman dengan teman yang tak soleh, bersahabat dengan sahabat yang mengajak pada kemungkaran, maka dia terjebak kerana kejahilan yang dia memilikinya. Pada umumnya semua manusia jahil, tetapi kejahilan dilihat, kejahilan yang mana kita meletak diri kita jahil dengan sengaja ataupun kita meletak diri kita kejahilan. Kita ni jahil pada asalnya, tetapi kita menuntut ilmu. Tambah dalam keadaan sekarang kita PKP. Kita tak boleh pergi masjid sekarang, tapi tak boleh dengar ceramah. Kita boleh dengar dalam surah sunnah. Kita boleh dengar dalam promedia tajdid. Kita boleh dengar dalam page-page ustaz-ustaz sunnah kita. Di antaranya Dr. Rozaimin, macam-macam ustaz lah. Kita boleh belajar walaupun secara online. Ada orang kata tak, ini tak termasuk bertalaqi. Ya ikhwah. Menuntut ilmu tuan-tuan, yang penting apa? Kita mencari ilmu dengan niat yang ikhlas. Walaupun dia bertalaqi depan, tetapi kalau dia lena dalam kelas tu tak berguna je. Kalau dia tidur mengelamun tengok muka ustaz tu, tengok tembus muka badan dia, walaupun dia duduk depan kawan tu tak berguna. Tetapi kalau sebaliknya, dia ada halangan, dia nak pergi tak boleh, ada halangan, tetapi dia menuntut ilmu walaupun dengan secara live, walaupun dengan secara online, termasuk orang-orang yang menuntut ilmu. Di sini pun kita boleh tanya soalan, kita boleh tuan-tuan boleh tanya soalan, ustaz di sini yang di tengah ni boleh baca dan menjawab, insya-Allah. Lebih kurang talaqi cara moden lah. Kemudian berkurangnya iman seseorang dengan maksiat. Saya selalu bagi contoh supaya orang kita faham dalam kondisi kita. Dalam kondisi kita di zaman sekarang, tak kira lah di mana kita berada.
Sama ada kita di negara tanah Melayu ke, kita duduk di negara tanah Arab ke, tanah Cina ke, tanah apa pun lah, di muka bumi ke, luar bumi, duduk dalam angkasa ke. Dalam keadaan dunia yang sekarang yang mana penuh fitnah. Fitnah tuan-tuan, fitnah ada fitnah zahir, ada fitnah batin. Fitnah zahir penyakit dan sebagainya. Fitnah batin dia fitnah yang menyebabkan rosaknya iman seseorang. Bila kita tahu dalam kondisi kita dalam sekarang dalam peperangan. Peperangan apa maksud saya ni? Peperangan bukan peperangan jihad tembak orang ni. Peperangan dalam melawan, dalam menentang fitnah. Fitnah dalam kita meninggalkan kemaksiatan. Inilah medan kita. Yang mana kita sekarang hidup di zaman akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Maka dalam kondisi sekarang, saya selalu sebut, kita membina tembok kita untuk menghalang diri kita dengan pihak musuh. Dengan apa? Dengan iman. Bagaimana kita nak membina iman tersebut? Dengan banyaknya kita menuntut ilmu, dengan banyaknya kita melakukan ketaatan. Dalam keadaan kondisi sekarang, kita boleh kita walaupun kita ada yang boleh pergi kerja, ada yang duduk di rumah. Ketika kita dengar kuliah-kuliah, kita kena letak keazaman yang baru. Kita kena mulakan dengan ketaatan. Kita mulakan dengan satu program yang menyebabkan mendidik diri kita, meningkatkan keimanan. Kita lihat pengaruh diri kita sendiri, kadang-kadang terjadi pada diri kita sendirilah. Kadang-kadang bila iman kita tengah semangat, kita tengah kuat, kita pergi semayang masjid, kita komplain Tok Imam tu semayang cepat. Awak siapa cepat sangat ni? Saya nak baca khusyuk tak dan. Tok Imam ni cepat semayang. Tapi bila iman kita tengah lemah, ya, Tok Imam tu baru semayang baca tak sampai muka, setengah muka ya. Kemudian rukuk subhan rabbil azim tu tak banyak pun. Tapi dia kata umur lamanya cepat lagi, orang nak tak larat lah apa kan. Ini kondisi. Ketika di bulan Ramadan kita tengok, ketika kita puasa, kita menjaga nak cakap benda pelik pun kita takut. Nak cakap sampai kita nak cakap menggunakan perkataan bodoh pun tak sanggup, takut kurang pahala. Nak kata diri kita pun tahu kata benda tu tak bagus sebenarnya. Tetapi ada juga golongan-golongan yang kata perkataan tu bagus, perkataan itu hanya untuk orang utara ni bagus. Dah ini mengarut semua ni ya. Baik. Ketika kita pernah merasai bila iman kita tengah kuat, kita rasa melakukan ketaatan itu cukup mudah dan bersemangat. Tetapi bila keimanan kita tengah lemah, kita nak semayang waktu fardu pun kita rasa dah memberatkan. Jadi bagaimana kita nak kita binakan penghadang kita dengan melakukan ketaatan dan menuntut ilmu, dalam menuntut ilmu memahami apa yang dibawa oleh Allah, apa yang dibawa oleh Nabi SAW yang diturunkan oleh Allah kepada baginda. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sifat al-mu'min haqqan, iaitu mukmin yang sejati dalam Al-Quran untuk orang-orang yang beriman dan mengamalnya apa yang mereka imani. Seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2 hingga ayat keempat, sesungguhnya innamal mu'minun alladhi, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gementar hati mereka. Yang menggementar ni namanya goncang hati, takut dengan dan takut dalam maksud bergantung, keimanan tu hidup. Wajilat zadatuhum wa innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka zadatuhum imana, bertambahnya iman mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka berserah atau mereka bertawakal. Taib, ini ayat yang kedua. Ayat yang pertama lah, ayat nombor 2, tapi yang pertama yang kita baca. Okey, di sini Allah sebut tentang orang beriman. Apabila dibacakan disebut tentang Allah, wajilat qulubuhum, hati jantung mereka ini bergoncang, gementar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, iman mereka bertambah. Maksudnya apa? Dibacakan dengan memahami apa yang dibaca. Dibacakan memahami dengan kefahaman yang benar. Dibacakan dengan menghayati, lebih senang kita sebut tadabbur. Memahami apa yang kita baca.
akan bertambah iman mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebut alladzina yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang mendirikan solat dan menafkahkan, menginfakkan sebahagian dari rezeki mereka yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang ulaika humul mu'minuna haqqan, dan mereka itulah orang-orang mukmin yang hak, yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh ketinggian, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka akan memperoleh ketinggian beberapa darjat di sisi Rabb mereka dan keampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Tayyib. Ini Allah sebut tentang sifat orang mukmin yang hak, mukmin yang benar. Yang mana apabila disebut tentang, dibacakan, disebut nama Allah, goncang hatinya. Yang ni bukan bermaksudnya adanya istilah zikir Allah ni. Ni kena faham elok. Sebut nama Allah ni apa dia? Bukan maksudnya Allah. Tak boleh orang kata apa dia? Berzikir kepada Allah, zikir Allah ni disebut nama Allah. Iaitu disebut nama Allah, nama sifat-sifatnya, berzikir dalam ceramah tentang Allah. Kita memperingati, ini termasuk zikrullah, memperingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati mereka bergoncang, dan apabila dibacakan ayat kepada mereka, mereka akan bertambah keimanan mereka. Kita lihat suasana dan situasi para sahabat radhiyallahu anhum wa radhu'an, yang mana ketika mereka duduk dengan Nabi, mereka rasa diri mereka ni ketaatan cukup mudah dilakukan. Tetapi bila mereka duduk dengan keluarga mereka, ini datang satu kisah dalam sebut dalam hadis yang mana datangnya sahabat kata, celakalah kita. Celakalah awak bila aku duduk dengan keluarga aku rasa lalai. Bila aku duduk dengan Nabi aku munafik ni. Saudara Abu menangis. Abu Bakar tanya pasal apa menangis? Cuba cerita. Kemudian dia cerita kat Abu Bakar pun menangis juga. Mai kat Nabi, ya Rasulullah kami munafik dan sebagainya. Subhanallah. Kemudian ketika diceritakan baginda kita, begitulah iman. Apabila dibaca, tengok suasana sahabat bila baca Al-Quran pengsan. Kerana apa? Takutnya ancaman dia kepada Allah, takutnya ancaman daripada Allah Subhanahu taala timpa kepadanya. Bila datang Nabi minta, ya Rasulullah doakan kami masuk syurga, ya Rasulullah jauhkan kami dari neraka, minta Rasulullah bertawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertawasul dengan Nabi ketika hidup. Ini sepakat para ulama, tak ada lagi lah sahabat bertawasul dengan Nabi ketika Nabi mati, tak ada lagi lah. Kotlah pergi kot kubur Nabi, ya Rasulullah, tak ada. Yang ni tak ada. Para sahabat sendiri yang hadut dengan Nabi, sayang kat Nabi pun tak pernah pergi duk bertawasul dengan Nabi ketika Nabi dah mati. Ketika hidup, ya jelas. Itu tidak ada khilaf di antara kita. Tuan-tuan nak tanya apa? Tuan-tuan boleh tanya lah. Kemudian alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang mendirikan solat dan menginfakkan rezeki mereka yang Allah berikan kepada mereka, ulaika humul mu'minuna haqqan, dan Allah gelarkan mereka orang mukmin yang benar, yang hak, mukmin yang sejati. Lahum darajatun 'inda rabbihim, apa yang ganjaran mereka dapat? Allah tinggikan derajat mereka sisi Allah, dan keampunan, dan Allah berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang melimpah ruah. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala menghubungkan iman dengan amal soleh pada ayat-ayat dalam Al-Quran. Disebut innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Surah Al-Kahfi, selalu kita baca hari Jumaat tu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah syurga Firdaus di tempat tinggal. Okey. Selalunya Allah gabungkan tentang iman dan amal soleh. Okey, di sini kita sebut iman di hati dan amal soleh dan diikutkan dengan amal perbuatan. Allah ikatkan dengan dua. Banyak ayat, tuan-tuan. Banyak ayat dalam Quran. Surah Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Di surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah sebut amanu wa 'amilus salihat, beriman, beramal. Maka banyak ayat Allah gabungkan beriman dan beramal, kerana itulah maksud iman, yang mana kepercayaan di hati diungkapkan dengan lisan dan disempurnakan dengan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat yang lain, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Surah Fussilat. Ini ayat ini agung, ayat ini, subhanallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, itu mengucap meyakini dan mengucapkan la ilaha illallah,
kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Inilah jiwa dan hati seseorang orang yang beriman kepada Allah, yang mana sifat mereka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tak takut dan mereka tak sedih. Tak takut apa? Bukan tak takut kepada Allah. Tak. Tak takut pada kemiskinan, tak takut pada selain Allah, musuh-musuhnya, dan tak sedih ketika ditimpa musibah. Hati mereka menghadapi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak baca kisah-kisah para sahabat, kisah pasal para nabi, yang mana ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa berhadap dengan musuh, ketika Musa sendiri ketika nak menyeberang laut, laut banyak pengikut ramai, kemudian Firaun main kot belakang, datang kot belakang nak membunuh mereka, bukan nak tangkap saja, nak membunuh. Lagi takutlah kita kalau lawan lari, kita mungkin kalah, tapi kalau ada anjing sekok legan belakang kita menang. Kalau sibuk nak kata apa, ketika dalam keadaan gelisah, suasana tindakan kita ni berbeza. Ketika pengikut Firaun, pengikut Musa, ketika duduk dengan Musa, hadapannya laut, maksudnya jalan mati lah, nak pergi mana kan, takkan nak berenang. Belakang Firaun, tindakan dan ungkapan itu berbeza, kerana ungkapan dan tindakan mereka dalam keadaan ketakutan. Jadi agak kalut, agak gelojoh, agak orang kata merapu kadang-kadang ungkapan-ungkapan yang tak elok dikeluarkan, sehingga kan dikata kepada Musa, wahai Musa, ni lagu mana ni? Kalau bahasa perlis kita ni senang, punca ni, nak pergi mana ni? Depan laut belakang Firaun. Maka Musa kata, jangan takut, kerana Allah SWT akan beri jalan. Kemudian dia minta kepada Allah, Allah suruh ketuk, dan terbelahnya laut. Bagaimana sifat orang beriman? Allah sebut tadi apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Di ayat yang lain, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tak takut dan mereka takkan sedih. Kenapa? Mereka tahu apa pun terjadi dengan mereka, Allah SWT bersama dengan orang beriman. Bersama Allah dengan orang beriman itu Tuhan juga. Bukan bersama zat tu duduk dengan kita. Rahmat dan kekuasaannya, dan kekuasaannya, rahmatnya, sami'un basirnya, bersama dan melihat situasi yang berlaku dekat dunia ni, dan Allah mengetahui apa yang terjadi, walaupun di dalam dasar laut yang hitam yang kita pun tak ada sampai, tetap Allah mengetahuinya dan Allah yang mengaturnya, dan itu semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di ayat yang lain, wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun, dan itulah syurga yang diwariskan kepadamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu lakukan. Apa dia? Ini ganjaran kepada mereka yang beriman dan beramal apa yang mereka imani. Apa dia ganjaran mereka? Mereka mendapat syurga yang diwariskan kepada mereka disebabkan amal-amal yang mereka lakukan. Ada orang tanya, adakah kita masuk dengan amal soleh kita? Naam, kita tak masuk dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi semua ni bersebab tuan, bersebab. Ada orang kata, kalau masuk dengan rahmat Allah, tadi tak perlulah kita beramal, kita maha rahmat sudahlah, nanti Allah akan bagilah syurga. Kerana kita tak boleh masuk syurga dengan amalan kita. Naam, memang amalan tu sebab saja, tetapi Allah yang masukkan seseorang dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala dan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita kena faham, Allah mendidik kita dengan sebab, dengan ketaatan. Kita suruh, Allah perintah kita untuk taat kepada Allah, Allah perintah kita untuk setia dengan Allah, Allah perintah kita untuk tunduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu diberikan ganjaran supaya manusia lebih bersemangat dalam melakukan ibadah. Kerana nak melakukan ketaatan, tuan-tuan, bukan senang. Bukan tuan-tuannya, para asatizah pun manusia lah umumnya, bukan senang nak melakukan ketaatan. Kadang-kadang diuji, kadang-kadang rasa malah, kadang-kadang semangat, kadang-kadang rasa stres dan sebagainya. Ini sifat manusia. Kita dah ambil tadi tentang iman turun dan naik. Tetapi dengan ganjaran yang kita baca dalam Quran, dalam hadis, yang Allah sebut tentang kenikmatan, Allah sebut tentang kerahmatannya Allah SWT, maka kita lebih bersemangat dalam mengharap kita ada, orang kata apa? Kita lebih ada target walaupun kita ditimpa musibah. Sebab tu kita jarang dengar orang mukmin kalau orang mukmin memang tak ada lah, tapi jaranglah kita dengar, kalau ada pun sikit. Ini pun masalah imannya jugalah. Kita mendengar orang Islam bunuh diri, ada, tetapi jarang kita dengar. Kalau ada tu orang kafir yang Islam bunuh diri pun kerana dia kejahilan yang dia miliki, kebodohan dan kejahilan dia
dengan itu dia berputus asa dengan rahmat Allah SWT. Tetapi orang mukmin tidak akan ada. Cari tak mana-mana pun. Tak ada orang mukmin yang bunuh diri mereka. Kerana mereka mengetahui dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebut apa? Dalil yang lain iaitu tentang surah Al-'Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini Allah sumpah dengan masa. Di sini satu kaedah yang bagus juga untuk saya kongsikan tuan-tuan, iaitu Allah boleh bersumpah dengan makhluk, tetapi makhluk haram bersumpah dengan selain Allah. Qala Nabi, man halafa bighairi Allah faqad kafar. Barang siapa bersumpah selain Allah kufur. Sini kufur sini membawa tafsir, membawa makna dosa besar. Tetapi Allah ketika bersumpah dengan makhluk, nescaya makhluk itu memberi peranan yang sangat besar. Seperti kita sebut masa. Tidak ada makhluk yang melainkan terikat dengan masa. Hatta bintang dan matahari. Kita manusia, ukuran masa kita siang dan malam, berputarnya matahari. Tetapi matahari pun sendiri, zat matahari pun terikat dengan masa. Allah sebut tentang wasyams, demi matahari. Yang mana bila Allah sebut tentang demi matahari, matahari memberi manfaat kepada kita. Memberi mudah untuk kita buat kerja. Nampak kita nak basuh, kata nak matahari pun payah juga. Orang nak buat bendang pun tak boleh. Orang nak tanam sayur pun tak hidup. Matahari ni memberi manfaat dan satu benda yang wajib dan perlu. Kita perlu matahari ni. Kemudian Allah sebut wal qamar, demi bulan. Allah sebut wad duha, demi waktu duha, yang mana waktu penuh keberkatan. Orang yang macam waktu sekarang ni, waktu yang kita penuh keberkatan, kita dengar kuliah, kita dengar tazkirah. Dengan itu waktu yang penuh diberkati oleh Allah Subhanahu taala. Allah sebut lagi wan najm, demi bintang yang mana termasuk penghiasan di waktu malam. Yang mana bila sebut tanpa bintang ni rasa pelik sikitlah. Kalau tak ada bintang ni orang kata macam tak sempurna. Tetapi bila ada bintang, kita lihat keindahan alam semesta. Tengok bulan cantik, bintang bersepah banyak kan. Kita rasa lebih mempunyai kenikmatan yang sangat indah, kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu taala. Kemudian Allah sebut sesungguhnya manusia dalam kerugian. Okey, memang semua manusia rugi, tak kira ada siapakah dia, pangkat apakah dia, harta banyak manakah dia, tetap dia dalam rugi, semua manusia rugi. Tetapi Allah sebut pengecualian sini illal ladina amanu, kecuali orang beriman dan orang melakukan amal soleh dan orang yang menyampaikan dakwah dan orang yang bersabar. Sini Allah gabungkan beriman dan beramal soleh. Tentang sini iman pun banyak para ulama sebut tidak ada orang beriman melainkan dia mempunyai ilmu. Ada orang yang beriman tapi tak ada ilmu. Mustahil. Kalau orang tak ada ilmu, dia tak beriman. Bagaimana dia beriman tanpa ilmu? Maka menuntut ilmu wajib. Bagi barang siapa yang tidak menuntut ilmu dengan tanpa sebab, maka hukum berdosa. Kerana tanpa sebab, tanpa halangan, dia tak menuntut ilmu, dia meletakkan diri dia dalam kebodohan dan kejahilan. Maka dia telah menyebabkan dia meletakkan diri dia dalam jalan kebinasaan, dalam kerugian yang besar. Kemudian beriman dan beramal soleh, sampaikan kebenaran, dah beramal, baru kita sampaikan cerita ke orang. Kemudian kita kena sabar apa yang diuji oleh Allah Subhanahu taala. Jadi tuan-tuan, cukup setakat ni. Kita akan berjumpa lagi insya-Allah di tengah hari nanti, insya-Allah pukul 2. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa dalam slot yang akan datang, iaitu slot tadabbur Al-Quran. Insya-Allah semoga bermanfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang dari saya pada hakikatnya dua-dua daripada Allah Subhanahu taala. Dan jika tak ada soalan apa-apa, insya-Allah kita tutup. Jadi kita akhirkan majlis kita dengan tasbih kafar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad, amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik manusia orang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Pada tengah hari kita ni, insya-Allah kita akan sambung dalam tadabbur Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 84 insya-Allah. Kemudian bila sebut tentang tadabbur ni, pada minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, kita ambil tentang
perjanjiannya Bani Israel. Janji Bani Israel ni banyak tuan. Dia ada 4. Pertama, part 2, part 1. Yang ni kita nak ambil part 2 punya. Yang hak pertama punya perjanjian dia apa? Mereka berjanji untuk mentauhidkan Allah. Kemudian mereka berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, kemudian kerabatnya dan anak yatim dan orang masakin. Wa qulun nasi husna, dan berkata baik iaitu menyampaikan perkataan yang benar, tidak menafikan perkara hak. Dan mendirikan solat, tunaikan zakat. Tsumma tawallaytum illa qalilan, dan mereka tunaikan tapi sedikit di antara mereka yang tunaikan. Wa antum mu'ridun, dan di antara kebanyakan mereka orang yang berpaling. Kemudian pada hari ini insya-Allah kita akan ambil ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu minasyaitonir rajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun." Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu. Ini janjinya kaum Nabi, Bani Israel dengan Allah melalui lisannya Musa, lisannya Isa. Janganlah kamu menumpah darahmu, membunuh orang dan mengusir dirimu, iaitu sebahagian bangsamu, daripada kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Okey, dia ada 2 janji ya. Pertama, jangan membunuh, dan jangan mengusir saudaramu daripada tempat halaman tempat penduduk mereka lah. Jangan diusir, jangan halau. Ini 2 janji. Dan kamu berjanji dan kamu berikrar dan bersaksi. Okey. Kemudian Allah sebut ayat seterusnya, thumma antum haula. Kemudian mereka, iaitu Bani Israel, haula taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqa. Mereka mengingkari, menyisihi janji mereka, iaitu kemudian Bani Israel membunuh dirimu sesama kamu dan mengusir segolongan daripada kamu daripada kampung halaman mereka. Okey, sebelum tu bila sebut tentang membunuh ni ada 3 makna. 3 makna membunuh sini. Yang pertama, tumpah darah, iaitu saling membunuh. Maksudnya tumpah darah mereka tu, iaitu iaitu mereka saling membunuh. Okey, tentang membunuh sini Allah larang mereka untuk menumpahkan darah. Sini ada 3 makna yang kita boleh ambil. Yang pertama, larangan untuk Allah melarang untuk mereka saling menumpah darah, saling membunuh. Yang kemudian saling membunuh, dengan itu dibunuh dalam bentuk qisas. Okey. Di sini pembunuhan pula, membunuh yang kita sebut ada 3 makna. Membunuh tumpahnya darah seseorang dengan adanya peperangan. Yang kedua, iaitu seseorang membunuh seseorang, dengan itu dihukum pada ke atas pembunuh tu dengan hukum qisas dan membunuh. Dan yang ketiga, atau membunuh diri sendiri. Okey. Kemudian mereka berjanji untuk tidak mengusir. Tidak mengusir di antara mereka. Tetapi Allah sebut tentang ayat seterusnya, thumma antum haula taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqa. Dan mereka mengusir di kalangan mereka sendiri, min diyarihim tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan. Iaitu kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan pemusuhan. Maksudnya mereka berta'awun alal ithmi wal udwan. Mereka berta'awun dalam jalan yang tak baik. Saling membunuh, bertolong, minta tolong. Di sini tentang kisahnya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tentang kelompok ataupun kabilah Bani Israel
Kabilah Bani Israel yang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal iaitu Bani Quraidah, Bani Nadir dengan Bani Qainuqah. Bani Qainuqah, itu tiga Bani ni iaitu keturunan Bani Israel. Bani Qainuqah, Bani Nadir, Bani Quraidah. Okey. Quraidah dengan Nadir mereka bergabung ataupun bersekutu dengan kabilah Aus. Tetapi kabilah satu lagi yang ketiga ni, apa dia? Qainuqah, dia bergabung dengan suku Khazraj. Itu orang, dan dua-dua ni kabilah ni orang Ansar. Aus, Khazraj. Ketika mereka suku kabilah Al-Aus dan Khazraj berperang, saling membunuh dan mengusir. Tetapi apabila mereka selesai dalam peperangan, mereka membebaskan para hamba. Okey. Di sini kabilah Khazraj dan kabilah Aus, suku Aus dan suku Khazraj berperang. Yang mana di dalam suku Aus tu ada dua kabilah Bani Israel yang mana kita sebut tadi, iaitu kabilah Quraidah dan Nadir. Tetapi suku Khazraj ada kabilah Qainuqah yang mana Bani Israel juga. Dan ketika mereka saling berperang, mereka mengingkari janji mereka dengan Allah, iaitu tidak saling membunuh dan tidak saling mengusir. Tetapi mereka ketika perang itu mereka membunuh dan saling mengusir. Tetapi janji yang ketiga yang mereka berjanji, iaitu mereka berjanji dengan Allah untuk membebaskan para hamba. Di sinilah ketika berlakunya peperangan Khazraj dan Aus, Bani Israel ni ketika dapat tawanan, mereka bebaskan para hamba. Jadi para ulama mengatakan mereka mengingkari dua perjanjian dan mereka taat satu sahaja. Yang ketiga ada tiga perjanjian, iaitu tidak saling membunuh, tidak saling mengusir dan pembebasan hamba. Tetapi mereka buat dua, membunuh dan mengusir, tetapi mereka membebaskan para hamba. Jadi mereka buang dua, ambil satu. Dengan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah sebut afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu beriman dengan separuh ayat dan kamu kufur dengan ayat yang lain? Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Ini ancaman bagi orang yang beriman separuh-separuh. Sebab tu tak boleh ambil separuh. Islam ni dia tak suruh kita ambil separuh, ambil yang kita suka, tak berkenan kita tinggal. Tak, kita kena ambil walaupun benda tu kita tak suka atau benda tu mengisi adat kita. Tak boleh. Kalau sebab kita rasa kita suka buat lagu tu, maka kita menggunakan dalil dan ayat-ayat tertentu untuk membolehkan perbuatan kita. Ini bukan sifat orang Muslim dan mukmin. Ini sifat orang munafik. Ataupun orang Khawarij yang mana mereka menggunakan ayat-ayat tertentu untuk memperbolehkan apa yang dilakukan. Ini jelas di akhir zaman ni banyak orang buat lagu tu. Seperti kita tengok ada kejadian satu di Yaman ni, dia ada satu makanan yang kita sebut qat. Qat ni dia makanan daun yang mana ketika dia makan tu dia berkhayal lah. Jadi para ulama salaf, ulama sunnah mengatakan haram. Tapi tiba-tiba kerana dia tu makan sendiri, satu orang ni, kerana dia makan sendiri, dia mengeluarkan kata makruh. Apa sebabnya? Ini hujah-hujah menggunakan akal kena membolehkan perbuatan yang dia nak buat. Dia macam orang ni, dia kata kalau kita makan nasi banyak pun kena kencing manis juga. Ini satu hujah yang sangat bodoh dan hujah yang sangat tak masuk akal dan tak diterima. Senang sekali nak bantah. Nasi kalau tak makan, kita ni memerlukan nasi. Tetapi orang kalau dilahirkan baby, kita bagi makan nasi gagah. Tapi lahir beranak-beranak keluar, pituang bagi makan kuat. Bubuh arak. Mak pak orang kafir pun tak setuju. Walaupun dia kafir, walaupun dia peminum arak, tegar. Tapi bila beranak-beranak pula, ada dia pergi sumbat bulan botol susu tu buah arak. Padahal tak bagus. Menunjukkan fitrah sendiri menyisihinya. Tapi kerana dia yang buat, maka dia olah sebaliknya. Orang Bani Israel begitu, beriman separuh, tapi yang lain mereka tak mahu. Yang mana kena dengan hati mereka, kena dengan sifat mereka, mereka beramal. Yang mana tak kena dengan hati mereka, mereka berpaling. Kalau kita rasa kita nak buat lagu tu, maka kita tergolong dengan Bani Israel. Apa ancaman yang Allah bagi kepada mereka? Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Ini
Maka tidak ada balasan yang sesuai bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain mendapat cacian dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat. Maksudnya mereka mendapat kehinaan dan celaan di dunia dan akhirat. Ini satu, itu maksudnya ancaman mereka mendapat kehinaan dan celaan, cacian. Maksudnya direndahkan martabatnya, direndahkan kemuliaan yang Allah beri. Yang mana pada asalnya manusia ni mulia, khalifah, pemimpin. Tapi kerana kekufuran dan kemaksiatan yang dia buat, Allah menghukum mereka dengan kehinaan dan celaan, yang mana menyebabkan mereka dipandang hina bukan di dunia saja, bahkan di hari akhirat kelak. Wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil azab. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada azab yang paling berat, dan Allah tidak memperlambatkan atau melengahkan terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian ulaika alladhina ishtarawul hayatud dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adab wa lahum yunsarun. Ini ayat ni cukup mengandungi makna yang sangat besar dan nasihat kepada kita semua. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Okey, Allah sebut tentang sifat-sifat mereka. Kenapa mereka buat ni? Beriman separuh, kufur separuh, ingkar separuh, buat yang mereka suka, tinggal apa yang mereka tak suka. Kenapa? Mereka menjualkan akhirat untuk habuan dunia. Maksudnya apa? Berniaga. Macam-macam lah berniaga ni tuan. Kita nak berniaga, nak bagi kaya, boleh. Itu termasuk sunnah dan itulah termasuk jalan yang paling yang dianjurkan, iaitu dengan berniaga untuk mencari rezeki. Tetapi janganlah kita menjualkan agama Allah kerana ingin mendapat habuan dunia. Kita lihat ramai orang ketika nak berniaga, kok mana pun dia pusing bagi ada kena sikit bab agama lah. Tak semua. Tak semua. Contoh, kita ambil contoh. Dia nak berniaga tasbih, biji tasbih tu. Biji tasbih banyak orang jual. Biji guli tu kan, guli, batu, macam-macam lah. Maka dia ramailah biji tasbih daripada kapal Nabi Nuh. Nampak kemas sikit kan. Tak ada orang lain ada, dia seorang yang ada. Berapa ni? 200. Ini tuan-tuan. Aduh. Ini mengarut. Pertama kita pun heran, dia tahu mana tu kapal Nabi Nuh. Ulama dunia pun tak tahu, dia seorang yang tahu kapal Nabi Nuh. Ataupun minum, jual botol ludahan Nabi SAW. Mana Nabi nak ludah? Nabi pun dah tak ada. Nabi pun tak ada, tapi dia dapat ludahan Nabi buat dalam telaga macam-macam. Jual botol ludahan Nabi ni RM1,000 contoh sebotol. Orang pun beli. Tak okay, kalau ludah Nabi gagah lagi, bukan gagah, memang boleh lah kita nak ambil keberkatan. Masalahnya kalau ludah dia, ini ditipu, menjual agama Allah, ingin mendapat habuan dunia. Apa yang Allah janji kepada mereka? Wa yaumal qiyamah, fala yukhaffafu anhumul adab, Allah tidak akan ringankan azab bagi mereka. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan dapat pertolongan. Inilah ancaman bagi orang yang menjual. Itu Bani Israel dan orang Islam sendiri kalau kita terjebak dalam pekerjaan sedemikian. Contoh, kita nak memberi nasihat kepada orang. Tiba-tiba kita kata kalau tak nak bagi nasihat boleh. Nak ajak Al-Quran, nak ajak tauhid, mentauhidkan Allah, kena bagi 2,000. Kalau tak bagi 2,000 saya tak main lah. Tuan-tuan, orang yang mengajak tauhid, mengajak Al-Quran ni, kalau dia tak mau bayar duit pun kita kena pergi mengajar. Kerana itulah tanggungjawab kita. Tak kira dia nak bagi, tak bagi apa pun tak apa lah. Tugas kita menyampaikan. Bukan satu perniagaan dan pekerjaan. Maka tak boleh lah kita, berapa bagi? 1,000. Tak cukup, 2,000. Balik, usaha balik rumah. Berapa? 1,000. Subhanallah. Ini orang yang mana menjual agama Allah SWT, mengambil kelebihan dalam beragama. Ini tak dibenarkan. Tak dibenarkan dalam Islam. Ini haram. Macam orang buat kelas Quran. Saya baru tengok di Facebook baru-baru ni. Kelas online, tadarus Al-Quran Ramadan. Tadarus Al-Quran Ramadan bersama dia 30 juz, satu malam 1 juz. Yuran pembayaran 1,200. Peserta terhad. Orang kau ya Allah.
Lepas tu kalau orang yang susah, tak boleh join lah. Orang susah tak payah tadarus lah. Hai ni termasuk orang yang menjual agama Allah Subhanahu Taala. Ada orang pula siapa nak sedekah ya tahlil dekat keluarga dia, isi borang. Satu jenazah RM50. Malam ni saya baca. Maka orang pun komen. Dia malah baca, dia bagi duit tuan-tuan. Syurga ni tak mampu dibeli dengan wang. Kalau kita tak mampu buat, cari benda yang kita mampu buat. Bukan upah orang. Kalau upah orang ni tuan-tuan, mudah sangat. Kalau orang kaya lagi mudah dia masuk syurga. Kerana dia boleh upah orang buat amalan dia. Saya malas semayang. Tolong semayang kat aku Ustaz. Boleh kamu tolong semayang? Boleh. Ada Islam boleh. Tak apalah. Saya bayar kat kamu 2 juta. Kamu semayang untuk saya 5 tahun. Mudah. Orang kaya mudah hidup dia. Kalau orang miskin, kena buat amal sendiri. Tidak. Setiap orang tu dimasukkan dengan amalan dia sendiri. Ni duk buat package. Tahlil dengan bacaan Yasin dan sebagainya. Package tahlil, tahajud dan khatam Al-Quran. Satu package. Package VIP ni harga untuk satu jenazah. Jenazah 100 contohnya. Yang saya lawak tu dalam komen tu orang nama saya, main account bank nak transfer. Astaghfirullahalazim. Ini haram, tak boleh. Samalah. Tapi bukan bermaksud kalau yang main mengajak ni dia kan Allah tak payah bagi apa. Tuan-tuan, paling pun kalau kita tak mau nak bagi apa pun jangan menyusahkan dia. Contoh jangan kita menyusahkan dia. Contohlah dia nak pergi mengajak Al-Quran sebulan RM30 satu pelajar. RM30 itu tak boleh untung pun. Cuma orang kata boleh haban-haban beda duit minyak. Tu pun tak cukup, duit minyak jauh. Seminggu 3 kali kelas. Sebulan RM30. Ada juga tak bayar. Tapi tak kata apa, takkan kita nak minta kan. Cuma nak kata apa, itulah. Janganlah kita sebagai orang agamawan, jangan kita mengambil kesempatan dalam berniaga dalam agama. Dan termasuk golongan kita orang yang biasa, orang awam ataupun orang yang ingin menuntut ilmu, maka janganlah kita mengambil kesempatan ke atas orang. Maksudnya dia kan Allah, jangan kita bagi duit. Paling-paling kurang pun kita tak menyusahkan dia. Adab kita seorang anak murid dengan guru apa dia, meringankan beban guru. Dia termasuk dalam adab dan sebagainya. Masing-masing dalam bab ta'awun, membantu untuk dalam kebaikan. Tapi janganlah kita jadi orang-orang yang menjual agama Allah untuk kepentingan diri sendiri. Nak satu benda, apa pun yang haram, boleh. Macam mana dalil dia, apa dalil? Dia pun cari, kono. Maka kelaklah istilah-istilah tertentu untuk menyedapkan fatwa-fatwa yang ataupun perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Ni termasuk satu orang yang terancam. Orang yang terancam. Jadi bagi mereka ancaman, iaitu mereka tidak akan mendapat pertolongan dan tak akan diringankan azab. Tak akan diringankan azab. Ya, sebut azab, semua orang tahu tentang azab, tapi ramai di antara kita kesedaran yang kita ada tidak kuat untuk mendorong kita kepada kebaikan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi cukup setakat ini, yang baik daripada Allah, yang kurang dari saya. Pada hakikatnya dua-dua daripada Allah Subhanahu Taala. Maka yang baik yang kita akhirkan majlis kita dengan tasbih kafar. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.